Kita chapter 9, aplikasi teknologi dalam pengurusan peladangan. Okey. Aplikasi teknologi dalam sektor peladangan adalah penting kerana hasilnya membolehkan sektor peladangan kekal sebagai sektor yang lebih kompetitif. Okey. Seperti penggunaan teknologi kalau dulu kita lebih melakukan kerja-kerja kepada konvensional ataupun secara manual, secara lama. Sekarang di alaf yang baru, banyak perkara-perkara atau bidang kerja yang kita sesuaikan dengan keadaan, kita upgrade sistem kerja, alatan, tata cara kerja itu sendiri, memudahkan lagi kerja itu. Arti kata lain, aplikasi teknologi dalam pengurusan peladangan ni adalah meminimumkan penggunaan tenaga kerja yang sebelum ni ramai, and then secara tak langsung kita dapat meminimumkan guna tenaga kerja yang ramai, yang banyak. Sebab contoh saya tahu, kos pengambilan pekerja agak mahal. Okey, kita tengok di sini peringkat penyediaan benih. Okey, kalau dulu penyediaan benih sawit dilakukan secara konvensional. Okey, konvensional. Tapi sekarang benih sawit boleh dikelonkan. Okey, banyak company syarikat mengadakan konsultan dia sendiri, tim R&D dia sendiri, lab, mewujudkan research center sendiri untuk apa tu tuan? Untuk mengadaptasikan teknologi yang sedia ada, untuk mewujudkan klon-klon yang baka-baka sawit yang terbaik, yang boleh terhindar daripada segala penyakit yang berbahaya pada pokok-pokok kita, pokok-pokok sawit. Secara tak langsung dapat memendekkan lagi tempoh matang untuk pengambilan buah. Secara tak langsung tentu saja faham untuk mempercepatkan lagi keuntungan pada sesuatu company tersebut atau syarikat. Okey. Di mana aplikasi teknologi juga seringkali kita guna pakai, macam seperti yang saya sentuh pada chapter yang terdahulu, GPS, Global Positioning System, di mana kita boleh menyimpan data-data semua dalam kita punya bank data. Estate punya bank data untuk kita simpan. Map kita boleh simpan, dan apatah lagi dengan kaedah GPS sekarang ni, kita boleh menentukan, tuan-tuan, kita boleh tentukan berapa penghasilan yield pada kawasan tersebut, pada blok tersebut. Okey, soil management, bukan setakat water management, soil management, di mana belum lagi habis clearing buah, land clearing, ciri-ciri tanah kita dah dapat kenal pasti berapa potential yield yang dihasilkan, sampai tahap tu. So macam mana kita usahakan sekalipun dekat tanah sebut, tanah atau blok itu, kalau setelah diuji kaji dengan sistem yang ada, penghasilan kalau 20 lah yield pada kawasan tu, tak boleh naik, percayalah. Sebab kita pernah buat, macam mana sekalipun tetap result dia, sebab memang dah ada method untuk menentukan kehadiran yield pada satu-satu kawasan. That's why kita ada soil management. Okay, soil management.
Dengan teknologi GPS yang ada, kaedah seperti remote sensing mampu memantau dari semasa ke semasa. Okey, sekarang ni company atau syarikat sanggup pasang sistem GPS untuk memantau kenderaan, okey, yang diguna pakai di estate. Berapa jarak jauh yang diguna pakai dari satu tempat, okay, dicatat mileage, kelajuan, semua dijaga. Okey, itu kaedah yang terbaru sekarang ini. Okey, minyak dipantau. Semua tujuannya adalah untuk mengurangkan kos hidden cost tersembunyi, hidden cost. Benda boleh jimat, kita jimat. Okay. Selain daripada itu, kaedah aplikasi teknologi juga kita boleh menentukan sesuatu keadaan tanah seperti yang saya sebut tadi, berapa penghasilan, potential yield yang boleh dihasilkan. Okey, juga sekarang ni, especially di kawasan Payak, kejadian pokok condong dan tumbang adalah lumrah dan faktor utama jejaskan hasil serta kecekapan operasi ladang. Okey, kalau dulu kita tak ada peralatan yang betul, yang cukup untuk kita perbetulkan mana-mana pokok yang tumbang dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya mekanisme mechanical, okey, jentera-jentera berat, so kita boleh ubah kadang-kadang pokok air condong dan sebagainya tumbang, kita boleh hasilkan kedudukan atau susun atau balik kedudukan pokok tersebut. Okey, kajian oleh MPOB juga mendapati teknik mencondohkan pokok sawit muda dia menggunakan mesin excavator berkesan menggalakkan pokok sawit condong secara progresif dalam satu hala. Okey, ini sedia maklum ada, tapi tuan-tuan, ada juga pihak pengusaha tak tahu kalau dia tanam dekat Payak mesti lurus. Teknik berupaya menghalang pokok tumbang ke arah condong. Okey, balik kepada kaedah penggunaan mesin excavator tadilah. Kalau dulu kita tak ada mesin, sekarang kita guna mesin. Okey, ditambah pula penggunaan racun-racun sintetik. Okey, penyelenggaraan kawasan, okey, maintenance, alatan-alatan semburan yang canggih. Kalau dulu kita guna sprayer biasa je, mata nozzle pun biasa je, sembuh aja. Sekarang tak lagi, kita boleh guna dripper, kita boleh guna control droplet applicator, mist dalam bentuk serbuk paling halus. Okey, semuanya adalah disebabkan untuk mengurangkan kos. Okey, itulah revolusi kaedah-kaedah terkini yang kita sering guna pakai. Mungkin tuan-tuan pernah dengar LV, ULV dan sebagainya, HLV dan sebagainya. Perlindungan tumbuhan, okey, kawalan ke atas serangga perosak seperti kumbang badak. Okey, ini sini macam contohnya, kalau chapter yang terdahulu kita sentuh pasal IPM, Integrated Pest Management. Okey, di sini pokok sawit yang kita tanam perlu kita jaga daripada dirosakkan oleh pest ataupun disease. Dengan cara apa? Dengan cara kita menanam pokok IPM, okay, Integrated Pest Management, seperti pokok tunera, okay, akasia dan juga antigonan. Okay, antigonan. Okay, di mana function bunga-bunga beneficial plant ni adalah sebagai daya tarikan predator ataupun pemangsa. Seperti saya tuan-tuan sedia maklum, pest yang sering kali attack atau menyerang pokok-pokok kita terutamanya di kawasan Payak adalah seperti ulat bungkus, ulat bulu dan sebagainya, tirataba, kumbang badak, Ricinerus beetle, okey, dan sebagainya. Banyak tu, dan juga
haiwan-haiwan liar. Tak lupa juga pada termite, rat dan sebagainya. Okey, khususnya tuan-tuan, aplikasi teknologi dalam pengurusan peradangan juga kita boleh mengetahui cara kaedah yang perlu kita lakukan langkah pengawalan untuk serangan-serangan pest and disease yang tadi. Kalau dalam note kita banyak cara kaedah yang digunakan pakai, fizikal, kimia dan culture serta biologi. Semuanya adalah untuk mengurangkan serangan pada pokok tanaman kita tadi. 100% memang kita tak dapat. Seriously saya cakap, kita tak boleh avoid kerosakan pada pokok kita sawit. Kita boleh kontrol. Untuk hapus memang tak dapat, sebab benda tu memang dah wujud lama dekat situ. Sebelum kita tanam sawit lagi, pemangsa-pemangsa atau pest disease ni memang dah ada lama dekat sana. Cuma dia belum muncul lagi, tuan-tuan, cuma dia belum muncul lagi. Tapi bila ada sesuatu yang mengaktifkan dia, contoh penggunaan racun dan sebagainya, penggunaan baja dan sebagainya, maka benda tu akan wujud kat situ, immune. So that's why kaedah diwujudkan oleh manusia, iaitu IPM tadi, Integrated Pest Management, untuk mengawal serangan-serangan pest and disease. Cara aplikasi teknologi juga seperti mana yang saya sebutkan awal tadi, penggunaan power spray, LV, ULV dan sebagainya. Juga kita baja juga pun boleh menggunakan sistem spray. Utamanya di kawasan nursery. Kalau kawasan yang amateur memang tak boleh lah, tuan-tuan. So baja juga kita bolehkan gunakan teknologi mechanical. Ada setengah company dia gunakan aerial, maksudnya digunakan penerbangan. Kalau tengok di negara-negara luar, di negara-negara orang putih, pertanian mereka cukup maju, penggunaan mesin dan sebagainya. Sophisticated. Dan kalau kita di Malaysia, kalau kita beritahu yang parents kita ni apa pekerjaan dia, kalau kita cakap bertani, kita adalah orang-orang yang antara golongan yang berpendapatan rendah. Tapi kalau di tempat luar sana, di negara barat, kalau pekerjaan pertanian ni adalah lumayan bagi mereka. Mereka mempunyai ladang yang besar, penggunaan alatan yang canggih, seperti yang saya cakap tadi, baja pun guna, kapal terbang dan sebagainya. Kaedah aerial fertilizer, dan juga spray. Ini semua adalah faktor-faktor untuk mengurangkan penggunaan kerja yang ramai. Kerja yang ramai itu sebab teknologi diwujudkan, aplikasi diwujudkan hanya semata-mata untuk mengurangkan kos pengambilan pekerja asing. Seperti sedia maklum sekarang ni, pengambilan pekerja asing menyebabkan kos yang agak tinggi. Kepala pun berlebih kurang more than 5 to 10 case. Depend dengan negara mana pekerja yang kita ambil. Semua estate kena tanggung dan sebagainya. Apatah lagi sekarang dengan kadar gaji harian yang bulanan, harian yang RM46, berapa belas tambah sen, dengan gaji bulan 1,200, gaji maksimum, maka kos kita akan meningkat, kos operasi kita akan meningkat.
So untuk aplikasi teknologi sedikit saya nak sentuh di sini penggunaan remote sensing. Okey, remote sensing di mana benda yang sama seperti yang saya sebut tajuk terdahulu, GPS Global Positioning System, di mana kaedah untuk digunakan sebagai pemetaan kawasan yang digunakan serta meliputi sektor pertanian, perhutanan, perancangan bandar dan sebagainya. Okey, penggunaan teknologi-teknologi tertentu sekarang ini adalah semata-mata untuk memudahkan kerja kita, mempercepatkan kerja kita, mengurangkan jurang masa kerja. So kalau dulu kerja tu panjang masa, tapi dengan adanya teknologi yang sedia ada, maka masa kerja dapat disingkatkan. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Tapi tak dinafikan masih juga kita masih mengamalkan sebahagian kerja, tidak semua, sebahagian kita still mengamalkan konsep yang lama juga, tapi masih lagi berkesan, iaitu supervision. Supervision, kita turun padang, tengok dengan mata kepala sendiri. Okay, kadang-kadang benda yang diambil melalui udara tak semestinya tepat, tak semestinya tepat, sebab ada tempat-tempat yang dia tak boleh ambil dan sebagainya, angle dan sebagainya tak boleh ambil. Tapi ada setengah kaedah manual yang saya masukkan tadi, konvensional, masih boleh diguna pakai, kaedah konvensional ni. So tuan-tuan sendiri faham. So terpulang pada syarikat atau estate yang hendak sama ada mengizinkan syarikat atau mengizinkan pekerja-pekerja menggunakan benda sesuatu yang baru atau dan sebagainya, atau arti kata lain sanggup berbelanja besar lah, tak ada masalah, sebab pokok pangkalnya ada crop, ada penjualan, ada profit, maka tak mustahil benda tu. So itu saja untuk chapter kali ini, chapter 9. Ucapkan sekian.